Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syakira Syed Dahlan dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan penyatuan semangat bangsa Malaysia dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ialah virus yang berasal dari bandar Wuhan, wilayah Hubei, China. Penularannya di China disahkan sebagai virus baru yang dikenali sebagai 2019 nCoV. Coronavirus ataupun COVID-19 merupakan kumpulan virus yang boleh menyebabkan demam, sesama hingga lebih kronik akan mengganggu sistem pernafasan pesakit. Penularan kes COVID-19 telah menyebabkan kematian lebih 1,461,315 juta manusia. Penyebaran coronavirus telah memberi impak yang besar terhadap kesihatan manusia dan ekonomi negara. Pelbagai pendekatan yang proaktif dilakukan oleh semua negara termasuk Kerajaan Malaysia dalam menangani penularan wabak ini. Di Malaysia terdapat 5 fasa perancangan menangani COVID-19 iaitu pemantauan, pencegahan, pemulihan, pembersihan dan pembebasan. Kajian ini bertujuan untuk menerokai penyatuan bangsa Malaysia dalam menangani penularan pandemik COVID-19. 4 pihak yang difokuskan dalam kajian ini ialah Kerajaan Malaysia, Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, Petugas Barisan Hadapan dan rakyat Malaysia. Data bagi kajian diperoleh menerusi kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil dapatan mendapati bahawa penyatuan bangsa Malaysia adalah sangat tinggi dan memberi kerjasama yang baik bagi menangani penularan pandemik COVID-19. Implikasi kajian ini dapat memberi gambaran situasi pengurusan kerajaan Malaysia dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Seterusnya kita masuk ke bahagian pengenalan. Virus corona COVID-19 adalah virus yang wujud dari bandar Wuhan, wilayah Hubei, China dan telah disahkan oleh World Health Organization 2020 dan virus ini tersebar menerusi pernafasan dan sentuhan di organ mata, mulut dan hidung. Kes pertama berkaitan dengan jangkitan virus COVID-19 ini adalah melibatkan peniaga dan pengunjung pasar raya di Wuhan yang menjual haiwan liar eksotik seperti kelawar, ular, tenggiling dan juga burung. Simptom-simptom bagi pesakit yang terkena virus corona ialah mengalami gangguan pernafasan, peningkatan suhu badan, batuk, cirit-birit, sakit tekak, sakit kepala dan muntah. Dan kes kematian yang telah dicatatkan adalah sebanyak 1,460,315 juta manusia. Dan kes pertama yang dicatat berlaku di Malaysia adalah pada 24 Januari 2020 yang melibatkan bukan warga negara Malaysia yang melancong ke Malaysia. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 telah meningkat dari bulan ke bulan seterusnya. Justru kerajaan Malaysia memberi perhatian kepada golongan yang berisiko dijangkiti COVID-19 seperti orang tua, bayi serta orang yang memiliki sejarah latar belakang penyakit kronik. Golongan ini mempunyai tahap imunisasi yang lemah dan mudah dijangkiti. Seterusnya, kajian ini akan melihat penyatuan yang terlibat antaranya ialah pihak kerajaan, Persatuan Bukan Kerajaan, Petugas Barisan Hadapan dan rakyat Malaysia yang sama-sama berganding bahu dalam menangani penularan COVID-19 ini. Seterusnya, Malaysia juga merupakan sebuah negara yang memiliki kaum dan etnik yang berbeza. Malaysia merupakan sebuah negara yang berkeluasan 330,534 km terletak di kawasan Asia Tenggara. Merujuk kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, komposisi penduduk di Malaysia seramai 32,714,994 juta penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan lapisan etnik yang berbeza. Berikut saya tunjukkan kadar peratusan penduduk warga mengikut kumpulan etnik di Malaysia pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahawa kelompok kaum peribumi yang terdiri daripada orang Melayu dan orang asli ialah kaum yang paling tinggi di Malaysia iaitu sebanyak 69.9%. Manakala kaum Cina adalah sebanyak 22.60%,
kaum Indian 6.80% dan lain-lain 1%. Kadar peratusan penduduk Malaysia mengikut jantina pula menunjukkan jantina lelaki seramai 16.8 juta orang, manakala jantina perempuan dicatatkan seramai 15.9 juta orang. Kepelbagaian etnik di Malaysia telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian sosial budaya seiring dengan slogan Tahun Melawat Malaysia iaitu VC Truly Asia Malaysia 2020. Seterusnya adalah pandemik COVID-19 di Malaysia. Kes pertama COVID-19 telah dikesan di Malaysia melibatkan 3 orang warga negara Cina yang datang ke Malaysia melalui Singapura pada 24 Januari 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia telah merangka garis panduan standard untuk pengurusan COVID-19 ini. Kes pertama melibatkan warga negara Malaysia adalah pada 4 Februari 2020 iaitu lelaki berusia 41 tahun yang mengalami demam dan batuk setelah pulang dari Singapura. Berikut merupakan situasi COVID-19 di Malaysia pada tahun 2020 dan data ini telah diambil pada 1 Disember 2020. Jumlah keseluruhan kes COVID yang dicatatkan di Malaysia adalah sebanyak 67,169, manakala jumlah kematian 363 orang dan jumlah kes sembuh adalah sebanyak 56,311 orang. Kemunculan kes COVID-19 di Malaysia telah menyebabkan kerajaan Malaysia mengelaskan jenis kluster yang terlibat dengan COVID-19. Kluster merujuk kepada kawasan yang terlibat dengan jangkitan COVID-19 hasil daripada penyebaran melalui kontrak rapat. Penyebaran secara berluasa ini menyebabkan masyarakat di dunia termasuk Malaysia menukar norma hidup dengan memakai pelitup muka dan menggunakan pensanitasi tangan. Menjelang 18/2020 hingga 31 Disember 2020, Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada rakyat Malaysia. Pengisytiharan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 16 Mac 2020 dan kesan daripada perintah kawalan ini menyebabkan berlakunya situasi pembelian panik. Misalnya barangan seperti pelitup muka, pensanitasi tangan, tisu dan barang makanan sama ada barang mentah atau sebaliknya telah habis dalam pasaran. Metodologi kajian ini melibatkan 2 kaedah iaitu pemerhatian dan juga analisis dokumen. Dapatan dan pembincangan aspek demografi. Kajian ini melibatkan 4 pihak iaitu pihak kerajaan Malaysia, Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, petugas barisan hadapan dan rakyat Malaysia. Butiran demografi kajian ini dapat dipaparkan dan dijelaskan berdasarkan jadual 1 di bawah, di mana petugas barisan hadapan adalah merangkumi doktor, jururawat, polis dan juga tentera. Seterusnya kita akan melihat dari aspek penyatuan bangsa Malaysia dalam menangani COVID-19. Yang pertama ialah kita akan melihat peranan kerajaan Malaysia. Terdapat 2 peranan yang difokuskan dalam kajian ini. Antaranya ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terdapat beberapa arahan yang tergandung dalam PKP ini serta seperti sekatan perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara, sekatan kemasukan pelancong asing, larangan melaksanakan perhimpunan ramai termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Tambahan pula, pusat pendidikan seperti taska, sekolah kerajaan dan swasta, institusi pengajian tinggi, IPT awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran dikehendaki untuk tutup sepenuhnya. Dan perintah ini bertujuan untuk mengarahkan rakyat Malaysia supaya duduk di rumah dan melaksanakan tugas secara dalam talian. Pelaksanaan perintah ini bermula pada 18 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 yang melibatkan 14 buah negeri di Malaysia. Dan perintah ini akan disambung jika kes COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda positif. Hal ini sejajar dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1998 dan Akta Polis 1967.
Terdapat 3 jenis perintah kawalan pergerakan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia. Merujuk Majlis Keselamatan Negara 2020, antara jenis perintah kawalan ialah perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB dan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Setiap perintah kawalan ini mempunyai skop syarat yang berbeza mengikut kawasan yang terlibat dan ketidakpatuhan perintah ini akan dikenakan denda sebagai langkah memperkasakan undang-undang negara dalam memerangi COVID-19. Yang seterusnya ialah penyaluran maklumat. Penyaluran maklumat yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia adalah disalurkan menerusi media massa seperti pengumuman di televisyen, portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, portal rasmi Keselamatan Negara, aplikasi Telegram Majlis Keselamatan Negara, Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia dan WhatsApp Majlis Keselamatan Negara sebagai salah satu media bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat daripada pihak kerajaan mengenai perkembangan COVID-19 di Malaysia. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan maklumat berkaitan COVID-19 sentiasa diterima oleh rakyat Malaysia dengan cepat dan tepat. Dan selain itu juga, Perdana Menteri Malaysia juga memainkan peranan dalam mengumumkan pelaksanaan perintah kawalan mengikut prosedur standard COVID-19 menerusi perutusan khas dari televisyen dan radio, manakala Menteri Kanan Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob juga memainkan peranan dalam mengumumkan perubahan dasar dan polisi baru pergerakan rakyat Malaysia, dan akhir sekali ialah Dr. Noor Hisham Abdullah yang ditugaskan untuk sentiasa melaporkan situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Seterusnya kita akan melihat peranan persatuan bukan kerajaan NGO. Persatuan bukan kerajaan ini menyalurkan bantuan dan sinergi kerjasama kerajaan swasta dan juga NGO. Sumbangan disalurkan oleh NGO antaranya ialah makanan, tempat tinggal kepada golongan gelandangan dan bantuan kepada individu yang memerlukan. Misalnya, sumbangan yang dilakukan oleh pihak NGO ialah memberi pelindung muka, menyediakan tempat tinggal. Contohnya, hotel sebagai pusat kuarantin di mana NGO dan syarikat swasta turut menyediakan makanan dan perkhidmatan kaunseling kepada pesakit yang dikuarantinkan di hotel. Seterusnya, pihak NGO juga menyediakan ataupun melakukan kempen tabung ikhlas COVID-19 yang dapat memberi manfaat kepada 30,000 orang keluarga. Seterusnya ialah pihak NGO juga membuat tabung bantuan COVID, air bantu dan menyediakan ataupun memberi sumbangan peralatan pelindung diri PPE serta tudung pakai kepada doktor dan jururawat. Seterusnya kita akan melihat pula kepada peranan petugas hadapan. Yang pertama ialah merawat pesakit. Ekoran daripada pertambahan kes pesakit COVID-19 di Malaysia telah menyebabkan peranan petugas hadapan seperti doktor dan jururawat semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan mereka berkorban bekerja lebih masa dan ada yang dalam kalangan mereka yang tidak pulang ke rumah bagi mengelakkan jangkitan kepada ahli keluarga. Yang kedua ialah kawalan sepadan negara. Pengawalan sepadan ini bertujuan untuk menghalang pergerakan keluar masuk rakyat Malaysia dalam negeri dan juga negara dan juga ke luar negara. Misalnya, individu yang merentas negeri perlu membuat permohonan surat kebenaran di balai polis di kawasan masing-masing. Kawalan sepadan negara diperketatkan bagi menghalang kemasukan pendatang asing ke negara. Juga dilakukan oleh petugas hadapan seperti askar dan juga polis. Dan bagi menangani penularan COVID-19 ini, seperti menghalang kemasukan pendatang asing ke dalam negara, penyatuan antara pihak keselamatan dan rakyat semakin jelas apabila rakyat turut
menjadi mata dan telinga pihak keselamatan untuk melaporkan kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti ke dalam negara Malaysia ini. Seterusnya adalah peranan rakyat Malaysia. Terdapat dua peranan utama yang difokuskan, antaranya ialah mematuhi arahan pihak kerajaan. Penyatuan rakyat Malaysia dapat dilihat semasa gelombang COVID-19 yang pertama apabila majoriti masyarakat rakyat Malaysia berada di rumah semasa pelaksanaan PKP. Individu yang pulang dari luar negara juga akan mengkuarantinkan dirinya sendiri selama 14 hari dan melakukan ujian COVID-19 bagi memastikan diri bebas daripada virus corona ini. Dan merujuk kajian Azlan Muhammad Ayub dan Muhammad pada tahun 2020 menunjukkan bahawa terdapat 51.2% rakyat Malaysia yang memakai pelitup muka ketika keluar dari rumah, manakala 87.8% rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup bersih dan membasuh tangan serta menggunakan sanitasi tangan. Serta rakyat Malaysia juga melakukan imbasan menerusi aplikasi MySejahtera setiap kali memasuki premis ataupun pasaraya bagi memastikan dan mengetahui pergerakan rakyat Malaysia. Yang kedua ialah pengetahuan mengenai COVID-19. Berdasarkan kajian Muhammad ETAL 2020 menunjukkan dapatan bahawa rakyat Malaysia terutamanya lebih menggunakan portal berita televisyen dan internet untuk mengakses maklumat mengenai COVID-19. Sehubungan dengan itu, penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, semakan suhu badan dan bersanitasi tangan sentiasa diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Penjarakan sosial 1 meter bertujuan bagi mengelakkan berlaku sentuhan di antara individu dengan individu yang lain di premis perniagaan maupun di kawasan sekitar. Dan masyarakat Malaysia kini telah memupuk nilai kesedaran yang tinggi dengan mematuhi perintah yang ditetapkan oleh kerajaan dan tindakan yang diambil oleh rakyat Malaysia dalam mematuhi syarat pergerakan standard operasi pergerakan telah menunjukkan nilai positif terhadap pengurangan kes COVID di Malaysia. Hal ini dapat dilihat pada jadual berikut di mana berdasarkan analisis COVID-19 di Malaysia pada bulan April menunjukkan penurunan daripada 3139 kes kepada 1874 kes pada bulan Mei 2020. Dan data ini telah diperoleh menerusi portal rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia Sumber Statistik Rasmi Malaysia 2020. Manakala angka kematian juga berkurang sebanyak 42 orang berbanding pada bulan April iaitu sebanyak 57 kes kematian. Kesan daripada penyatuan semua pihak menunjukkan kedudukan kes COVID Malaysia di dunia telah menurun iaitu daripada kedudukan ke-9 iaitu pada awalnya 8 kes pada akhir bulan Januari 2020 dan menurun kepada kedudukan 82 pada Disember 2020. Gambaran keseluruhan yang berkaitan dengan kes COVID-19 di Malaysia mengikut bulan dapat dilihat pada gambar rajah 3 ini. Rumusan daripada kajian ini dapat diputuskan bahawa kes COVID-19 di Malaysia menunjukkan kadar penurunan hasil daripada penyatuan bangsa Malaysia dalam menangani penyebaran virus ini. Pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, persatuan bukan kerajaan, NGO, petugas barisan hadapan dan rakyat Malaysia bagi memastikan virus ini tidak tersebar secara meluas di kawasan Malaysia. Setiap perintah yang diumumkan oleh kerajaan Malaysia telah disambut baik dan dilaksanakan dengan jayanya apabila kadar kes COVID-19 di Malaysia semakin berkurang dari semasa ke semasa pada peringkat pertama, perubahan norma hidup kurang dititik beratkan oleh masyarakat Malaysia akibat daripada kekurangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kes COVID yang berlaku di Malaysia. Namun setelah Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, masyarakat Malaysia tanpa mengira umur, agama dan etnik saling berganding bahu bagi mematuhi dan mempraktikkan norma dalam kehidupan seharian. Hal ini telah menyebabkan beberapa negara dunia memandang tinggi terhadap sistem pentadbiran Malaysia dalam menangani COVID-19. Walau bagaimanapun, setiap usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia tidak akan direalisasikan jika masyarakat Malaysia tidak menggemilang tenaga dalam mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
Jelaslah bahawa penyatuan bangsa Malaysia adalah sangat tinggi dan menyebabkan kes COVID-19 sentiasa dalam kawalan. Pelaksanaan tindakan ini adalah bergantung kepada kepatuhan dan kerjasama semua anggota masyarakat di Malaysia. Sekian, terima kasih.